Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وجعلنا من أوليائك وأحبابك. اللهم يسر لنا الهدى وجعلنا من أهل التقوى وتمم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تكلنا إلى ضعفنا وعجزنا وسيئاتنا وأهوائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب النصر والعز والمجد والتمكين وأرنا الخلافة راشدة على منهاج النبوة واجعلنا اللهم من جنها وأهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pembacaan kita daripada kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dan bersamalah kita pada muka surat yang ke-48. Betul eh? Muka surat 48 perenggan paling bawah ni. Doa-doa yang dibaca pada setiap bahagian wuduk. Betul eh? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih berdasarkan terjemahan kitab ini, doa-doa yang dibaca pada setiap bahagian wuduk, setiap anggota wuduk, tidaklah memiliki dasar sama sekali dari Nabi SAW. Para ahli fiqah mengatakan disunatkan membaca doa yang dibaca oleh kaum salaf berikut lebih kurang. Dia akan sebutkan doa ni. Jadi maknanya doa-doa yang dibaca semasa ambil semayang pada setiap anggota wuduk itu pada dasarnya tidak ada asalnya daripada sunnah Nabi SAW, tapi boleh saja kita membacanya kerana disokong oleh dalil ataupun usul syariat. Disokong oleh dalil yang umum dan juga benda ni tidak bertentangan dengan usul syariat. Sebab kita digalakkan untuk sentiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Maka begitulah juga semasa kita mengambil wuduk pun digalakkan kepada kita untuk sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saja doa-doa yang dibaca pada setiap anggota wuduk itu tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya daripada Nabi SAW, tapi boleh saja dibaca sebab kata Imam Nawawi pun benda ni dibaca oleh sebahagian ulama salaf. Sebagian orang-orang terdahulu lah, salaf ni terdahulu, bukan salap tu buat sapu badan. Ulama terdahulu. Dan kalau kita kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali pun dia kemukakan doa-doa ni. Dia bawa doa-doa ni. Jadi adakah jadi satu masalah? Dia akan jadi satu masalah kalau kita baca dan kita i'tiqad bahawa benda ni ada dasarnya ataupun warid daripada Nabi SAW. Yang tu problem. Maknanya kalau kita kata siapa yang tidak membaca doa ini maka kurang sempurnalah wuduknya. Tak betul. Sebab Nabi tak baca, takkan kita nak kata Nabi tu wuduknya kurang sempurna sebab dia tak baca doa ni. Tak boleh lah. Cuma kita katakan nak baca sila. Nak baca silakan baca. Kalau tak nak baca pun boleh. Dan itulah kita kira yang paling afdal sebab itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi dalam bab ni ada keluasannya. Tu soal gaduh-gaduh bab ni lah. Wallahu alam. Dalam bacaan mereka diketahui bahawa setelah membaca basmalah, baca bismillah,
diikuti dengan bacaan. Baru dia baca satu-satu. Berdasarkan anggota yang dibasuh tu. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ni baca masa bila? Lepas baca bismillah. Ketika berkumur-kumur membaca, Allahumma asqini min hawdi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah aku minum dari kolam nabimu segelas yang dengannya aku tidak akan berasa haus selamanya. Ni dibaca semasa berkumur-kumur. Masalah ni nak baca masa berkumur-kumur tu macam mana pula? Masuk air Allah nak baca macam mana? Mungkin dibaca sebelum masuk air dalam mulut tu, maka bolehlah dibaca doa ini. Dia berkumur-kumur ni tuan-tuan, kalau kita bincang dalam bab fiqh, sekurang-kurang berkumur macam mana? Sekurang-kurang berkumur. Sekurang-kurang berkumur, masuk air dalam mulut, buang terus. Tanpa dikumur-kumurkan. Tanpa tanpa berkumur tu lah. Maknanya masuk, buang terus. Tapi yang afdal masuk, kita berkumur lah. Dan kalau kita baca dalam hadis, sekurang-kurangnya ada dua riwayat kaifiat, cara macam mana nak berkumur-kumur. Ada satu riwayat disebut Nabi SAW ambil seraut air, kemudian air itulah digunakan untuk berkumur dan bakinya digunakan untuk sedut dalam hidung, yang disebut istilahnya dengan al-istinsyaq, maksudnya masuk air dalam hidung. Nabi ambil sekali, dia berkumur, kemudian sedut dalam hidung. Ada riwayat yang satu lagi, ambil seraut air, berkumur 3 kali, 1, 2, 3, kemudian ambil air yang lain, sedut masuk dalam hidung. Pandangan yang riwayat yang lebih kuat yang mana satu? Riwayat yang lebih kuat adalah cara yang pertama tadi. Seraut air itulah digunakan untuk berkumur, itulah digunakan untuk buat masuk dalam hidung. Tapi kadang-kadang kalau kita buat yang macam tu kan, masuk dalam mulut, nak sedut dalam hidung, air dah habis. Dia kena praktis lah. Macam mana Ustaz, dia berkumur semua sekali, tengok basah je tangan, nak sedut apa? Maka boleh buat cara yang kedua. Dia dalam bab ni ada keluasannya. Kalau tak nak buat pun tak apa, berkumur kan sunat. Masuk air dalam hidung pun sunat juga. Jadi tak usah pening bab tu. Cuma kita sebut riwayat yang lebih kuat. Kalau kita baca dalam Majmu' Imam Nawawi Syarah Muhadzab, satu kitab ensiklopedia dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia sebut yang lebih kuat adalah cara yang pertama. Sekali raut, itulah digunakan untuk buat masuk mulut, dan itulah juga yang digunakan untuk sedut dalam hidung. Guna tangan kanan, dan bila Nabi hembus, Nabi guna tangan kiri. Wallahu alam. Itu sunnah dia lah. Jadi masa berkumur-kumur bolehlah, sebelum berkumur lah, masa berkumur jangan baca sembuh air kan. Sebelum berkumur bolehlah baca doa ni. Allahumma asqini min hawdi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah aku minum dari kolam nabimu. Ni bukan kolam sebarang kolam. Ni bukan apa nama Telaga Kausar tu, bukan. Telaga Kausar tu duduk dalam syurga. Bila disebut hawdi nabiyyika ni, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat hadis, iaitulah satu tasik yang luas. Berapa luas? Disebut saujana mata memandang. Selagi mata kita boleh tengok, maka sejauh itulah keluasan tasik tersebut. Masa ni nanti di hari akhirat, hari kiamat, Nabi SAW dah tunggu dekat situ nak beri minum kepada umat dia. Kata Nabi sebut dekat sahabat-sahabat dia, wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana wa ana faratuhum 'ala al-haud. Aku sangat suka kalau dapat bertemu dengan saudara-saudara kita. Dan nanti di hari akhirat, hari kiamat nanti, aku akan mendahului mereka di tasik untuk beri minum kepada mereka. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwani? Bukankah kami ni daripada kalangan saudara-saudaramu? Sahabat-sahabat Nabi kan saudara juga, maknanya saudara seagama. Kalau tak saudara daging pun saudara seagama. Jadi sahabat-sahabat balik, alasna bi ikhwani? Bukankah kami ni saudara-saudara kamu? Lalu kata Nabi, bal antum ashabi, bahkan korang ni adalah sahabat-sahabat aku. Maknanya mereka ni bukan sekadar saudara, tapi mereka adalah sahabat, orang yang berdampingan dengan Nabi SAW, lagi afdal daripada sekadar saudara saja. Lalu kata Nabi, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd,
Adapun saudara-saudara kita, iaitulah orang yang belum wujud lagi. Mana orang yang datang kemudian? Siapa? Kitalah antaranya. Kitalah antaranya. Mudah-mudahan kita, Nabi SAW akan terima kita menjadi sebahagian daripada umatnya, insya-Allah. Amin. Jadi Nabi kata saudara-saudara kita ni iaitulah orang yang belum wujud lagi, yang datang kemudian daripada kita. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan nanti di hari kiamat aku akan mendahului mereka di tasik. Di tasik untuk beri minum kepada mereka. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal? Macam mana kau nak kenal saudara-saudara kau? Kaifa ta'rifu bi ikhwanin bi ikhwanina? Macam mana kau nak kenal saudara-saudara kita? Kaifa ta'rifu bi ikhwanina alladhina lam ya'ti ba'd? Macam mana kau nak kenal sedangkan kau tak jumpa lagi? Lalu kata Nabi, Nabi sebut apa? Nabi kata, ara'aita law kana li rajulin khailun muhajjalah, khailun ghurrun muhajjalah fi khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Nabi kata, cuba korang bayangkan ada seorang lelaki yang mempunyai kuda yang mempunyai ada kuda yang ada bulu yang berwarna putih di dahinya dan bulu putih yang berada di keempat-empat kakinya. Agak-agak dia boleh cam tak kuda tu. Yang mana kuda ini berada pada sekumpulan kuda yang semuanya berwarna hitam. Agak-agak boleh cam tak kuda dia? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, confirm dia boleh cam. Lalu kata Nabi, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Kata Nabi, sesungguhnya mereka semua itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya muka dan kedua tangan dan kedua kaki mereka. Sebab apa? Minal wudu, kesan daripada dia ambil air sembahyang. Sebab tu Abu Hurairah bila dia riwayat hadis ni dengan satu riwayat hadis yang lain, Nabi kata siapa yang mampu untuk lebihkan, maka hendaklah dia lebihkan basuhan dia. Maka Abu Hurairah setiap kali kalau dia ambil sembahyang, dia basuh tangan, dia lebihkan sampai ke ketiak dia basuh. Dia yang wajib sampai siku Tapi nak dapat fadilat biar cahaya tu lebih sikit, hari kiamat dia basuh sampai kat ketiak. Kalau dia basuh kaki sampai mana? Kalau ikut kan, sampai buku lali je. Tapi dia basuh sampai separuh betis. Dia basuh sampai separuh betis sebab nak dapat fadilat tu. Jadi kita pun boleh buat lah. Nak basuh sampai ketiak. Tapi buat kat rumah, jangan buat kat masjid. Kalau buat kat masjid kena buka jubah. Pelik orang tu, haji kenapa buka jubah? Nak ambil wuduk macam Abu Hurairah. Jadi tu cara Abu Hurairah dia ambil sembahyang. Jadi kata Nabi, nanti umat aku di hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya anggota wuduknya. Beza dengan umat lain. Umat terdahulu pun ada wuduknya, tapi bezalah sikit cara dengan wuduk umat Islam. Orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tandanya. Apa tanda dia? Iaitulah anggota tubuhnya bercahaya. Lalu kata Nabi, wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu mereka di tasik untuk beri minum kepada mereka. Nabi pun panggil ala halumma ala halumma ala halumma dalam riwayat nama riwayat Muwatta Imam Malik tu. Nabi kata, mari sini. Nabi nampak umat dia, mari sini. Nabi panggil. Nabi dah buat apa? Nak beri minum kepada umatnya, yang mana lepas daripada kita minum ni, kita akan bertemu dengan titian sirat pula. Tasik ni kita jumpa sebelum kita meniti titian sirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada segala maknanya bebanan di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tu maknanya apa? Maknanya walaupun doa ni Nabi tak baca, tapi benda tu betul tak? Benda tu betul sebab disebut dalam hadis bahawa nanti di hari kiamat kita akan bertemu dengan satu tasik yang mana Nabi akan beri minum kepada umat ni daripada tasik tu. Contoh bayang, kalau atas dunia raja hidang kita air macam satu kampung kita cerita raja tuangkan aku air teh, kau ada. Bangga kita. Itu raja. Macam mana pula kalau Nabi yang hidang kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dapat fadilat tu. Jadi ni doa yang kita baca semasa ataupun sebelum berkumur. Wallahu alam. Nak baca, tak nak baca sudah. Baik. Pada waktu memasukkan air ke dalam hidung, hendaklah membaca Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, janganlah engkau melarang kami dari harumnya kenikmatanmu
Harumnya kenikmatanmu dan syurgamu. Ni masa masuk air dalam hidung. Ketika membasuh wajah, hendaklah membaca Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikanlah wajahku putih pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Ni ambil daripada mana pula? Ayat Quran. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladhina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum ta'malun. Ta'malun. Ni ada ayat Quran. Orang yang putih wajahnya, Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka di hari kiamat. Adapun orang yang wajahnya menjadi hitam, Allah Ta'ala tanya, adakah korang ni, kenapa korang menjadi kufur setelah kamu jadi orang beriman? Maka Allah Ta'ala masukkan, humankan orang ni dalam api neraka. Jadi benda ni ada tak dalam Al-Quran? Walaupun doa ni Nabi tak baca, tapi benda ni ada tak dalam agama? Ada. Iaitulah asalnya daripada Al-Quran. Jadi bila basuh muka, elok kita baca doa ni. Okey? Nak basuh muka ni daripada mana saya mana? Ulang kaji sikit. Basuh muka min manbati sya'ril mu'tad ila asfali dhaqani ila asfali dhaqan tulan wa minal udhuni ila al-udhuni ardan. Iaitulah sepadannya daripada tempat tumbuh rambut yang biasa. Min manbati sya'ril mu'tad, daripada tempat tumbuh rambut yang biasa. Sebab apa tempat tumbuh rambut yang biasa, kata ulama? Sebab ada orang dia tumbuh rambut tak daripada sini, dia tumbuh rambut daripada tengah ni. Faham? Dia tumbuh rambut daripada tengah ni. Jadi kalau orang yang tumbuh rambut daripada tengah ni, takkan nak basuh muka daripada atas ni. Ambil air dia. Ni tu. Taklah, dia sebut dia itulah daripada tempat tumbuh rambut yang biasa. Yang biasa tumbuh kat mana? Kat sinilah. Walaupun rambut dia tumbuh kat sini. Jadi wajib daripada ubun-ubun yang biasa tumbuh tu. Tu. Daripada sini memanjang sampai ke bawah, ila asfali dhaqan, sampailah dagu yang paling bawah. Dagu paling bawah ni maksudnya apa? Sinilah. Sebab bawah bibir ni dah namanya dagu. Sepanjang ni dagu. Jadi dagu yang mana? Asfali dhaqan, iaitulah dagu yang paling bawah. Wa minal udhuni ilal udhuni ardan, dan dari telinga hingga ke telinga secara melintang. Telinga ke telinga, bukan telinga sini ni, tak, permulaan cuping ni. Maksudnya apa? Maknanya kita kena ingat, termasuklah juga kawasan kulit yang berada di antara telinga dan juga apa nama ni, sideburn, bau. Ni sebab sebagian orang dia basuh sampai sideburn ni aja. Yang ni kulit ni tak kena air. Walaupun memang ada sebahagian mazhab macam mazhab Hambali, dia tidak mengira ini sebahagian daripada kawasan wajah. Sebab bila disebut wajah ni maksudnya yang berhadapan. Kita bila cakap dengan orang berhadapan macam ni, tepi ni nampak tak? Tepi ni mana nampak? Jadi ada sebahagian mazhab kata yang ni tak termasuk mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i kata yang ini pun termasuk sebab dia tetap dikira sebagai wajah, maka wajib disampaikan air kepadanya. Maka kita min babil ihtiyat, daripada bab yang lebih berhati-hati, yang lebih selamat, elok kita basuh jugalah ni kawasan kulit ni. Ni pun kadang-kadang ramai orang yang terlepas pandang, jadi basuh sekali ni kawasan kulit tu. Termasuklah juga biasa orang perempuan. Setengah orang perempuan dia punya rambut dia tumbuh dekat sini. Kalau tumbuh daripada atas ni tak apa, sebab ni kawasan kepala. Kalau dia tarik ke belakang pun tak apa. Tapi setengah orang perempuan dia punya rambut dia lebat, sampai dia punya rambut tumbuh sampai kat tepi pipi ni. Jadi bila dia basuh muka, kadang-kadang dia tarik ke belakang. Kan ada? Tu tak boleh. Sebab apa? Sebab itu rambut tu, bulu tu dia termasuk daripada sempadan kawasan wajah. Kalau tak nak, kalau susah sangat, gunting kawasan ni. Gunting, trim. Tapi jangan trim macam orang lelaki pula, pelik tengok. Maknanya trim. Maknanya kalau rasa tak selesa sebab panjang sangat, yang tepi ni ditrim. Jadi masa ambil sembahyang, kalau ada rambut yang tumbuh dari pipi ni, jangan ditarik ke belakang. Ini biasa orang perempuan. Orang lelaki kalau tumbuh kat sini tak boleh tarik belakang, pedih, menjerit. Tarik, menjerit. Biasa orang lelaki taklah manjang julur gitu kan. Tu sejuta dalam sejuta, pelik kan. Biasa orang perempuan. Jadi orang perempuan kalau ambil sembahyang jangan ditarik ke belakang kalau tumbuh dekat kawasan pipi, sebab dia termasuk daripada sempadan wajah yang wajib disampaikan air kepadanya. Wallahu alam. Jadi tu doa yang sunat kita baca masa kita membasuh wajah.
Pada saat mencuci kedua tangan, hendaklah membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dengan tangan kananku. Ya Allah, jangan berikan buku catatan amalku dengan tangan kiriku. Benda ni walaupun Nabi tak baca, tapi ada tak dalam Al-Quran yang kata nanti hari kiamat ada orang akan diberi catatan amalan daripada sebelah kanan, diberi catatan amalan dari sebelah kiri. Ada banyak dalam Al-Waqi'ah, ada dalam surah Al-Qalam, macam-macam surah sebut. Jadi benda ni ada asalnya daripada agama. Ni nak baca masa bila? Masa kita basuh tangan. Basuh tangan daripada ujung jari sampai ke siku. Dan celah-celah ni, kalau kita belajar fiqh, menyelat-nyelat jari ni hukum dia wajib ke sunat? Hukum dia sunat. Masih bila sunat? Sekiranya kalau air memang sampai ke celah jari walaupun kita tak menyelat jari tu, maka menyelat jari pada masa tu hukum dia sunat. Tapi kalau kita buka air, kita pergi julur tangan kita, kan, kita hulurkan tangan kita, air tak sampai celah-celah ni. Sebab dia jenis tak boleh nak repang. Tangan dia macam tangan itik. Itik ada tangan ni? Tak ada, macam kaki itik air. Kaki itik kan dia kan bersama-sama jari tu kan. Dia tak boleh, dia ni tak boleh nak rempang. Jadi bila tak boleh dia nak rempang ni, tahu rempang bahasa orang Johor. Johor Riau dia tak boleh nak buka ni tu. Jadi bila dia hulur tangan dekat air, jadi kadang-kadang air tu tak sampai kat celah tu. Maka pada waktu itu hukum dia bukan lagi sunat menyelat jari, hukumnya sudah wajib. Sebab celah ni wajib disampaikan air kepadanya. Termasuklah kuku yang panjang. Kuku yang panjang ni, kata ulama, macam mana nak tahu kuku tu panjang ke pendek? Dia punya garis panduan tengok daripada sebelah dalam ni. Tengok, nampak tak kuku daripada tapak tangan ni? Kalau nampak, maka dia adalah kuku yang panjang, maka wajib disampaikan air kepadanya. Tapi kalau daripada sini tak nampak kuku, tak nampak kuku daripada sini, bukan daripada sini. Kalau daripada sini tak nampak kuku, masalah. Daripada tapak tangan. Nah, daripada tapak tangan, tengok kalau ada kuku keluar tu, maka itu adalah kuku yang panjang, maka wajib disampaikan air kepadanya. Nak senang cerita macam mana? Maknanya kalau panjang, biar potong lah. Jadi tak menyusahkan kita. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW beri kami time frame. Nabi beri kami time frame. Wuqita lana fi qas syarib, dalam untuk untuk potong misai, pendekkan misai, untuk cabut bulu ketiak, untuk potong kuku, untuk cabut bulu kemaluan. Nabi beri kami masa jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih daripada 40 hari. Maknanya kalau jangan dibiarkan benda ni panjang lebih daripada 40 hari. Bila 40 tu maknanya dah menunjukkan cukup lama. Apa hikmah dia? Sebab nak jaga kebersihan. Tu jelah. Ada pula dia kata sebab apa tak boleh lebih 40 hari? Ada orang kata takut nanti syaitan dia jadi tazin, bergayut pula kat situ. Yang tu wallahualam, yang tu tak ada asalnya lah. Yang tu tak ada asalnya. Jadi kalau kuku panjang semua sekali panjang ni, maka elok dipotong jangan lebih daripada 40 hari. Ni kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau kuku panjang pun maka wajib disampaikan air kepadanya. Segala macam bulu yang ada kat tangan ni pun wajib disampaikan. Ketika mengusap kepala hendaklah membaca Allahumma harrim sya'ri wa bishri. Wa bishri. Macam tak kena wa bishri tu. Saya rasa wa bashari, wa bashari. Bashari maksudnya kulit saya, kulitku. Tak berbiarkan situ dulu. Cuma saya rasa yang betulnya wa bashari. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala an-nar wa adhillani tahta 'arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku atas api neraka. Naungilah aku di bawah arasmu pada hari yang tiada naungan selain naunganmu. Tu masa kita sapu kepala. Nak sapu kepala ni berapa banyak? Sekurang-kurang 3 helai rambut. Kena ingat 3 helai rambut tu pada kawasannya. Sebab yang disapu itu kepala, bukan disapu pada rambut. Sebab kalau orang tu tak ada rambut, nak sapu kata apa?
Jadi kena tahu sapu ni kepala, maknanya 3 helai rambut. Maksudnya bila dia sapu 3 helai rambut, maka confirm kawasan kepala itu kena air. Tu wallahu alam bisawab. Tuan-tuan perasan tak kan, setengah orang kalau bawa balik haji ke balik umrah, dia jenis tak nak cukur kepala dia. Kepala dia bercopak-copak, berlubang-lubang, macam kena gigit tikus. Perasan tak? Sebab apa? Sebab dia salah faham. Yang disuruh dalam mazhab Syafi'i, masa nak tahlul tu sekurang-kurangnya 3 helai, bukan 3 kali. Maknanya ambil sekali rauk tu 3 dan ke atas, gunting, cukup dah, duf'atan wahidah. Kita salah faham, dia 3 kali. 1, lain-lain pula tempat tu. 1, 2, 3. Balik Malaysia macam kena gigit tikus. Sini nampak berseri-seri tak? Balik umrah orang kata, kepala kena gigit tikus. Tu salah faham. Salah faham. Maknanya bukan 3 tempat, tapi 3 helai ke atas, duf'atan wahidah, sekali gunting itu. Kena faham. Wallahu a'lam bissawab. Jadi masa ambil wuduk, kawasan 3 helai rambut. Wallahu a'lam. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya. Yang afdalnya sunat disapu seluruh kepala. Disapu seluruh kepala. Wallahu a'lam bissawab. Pada saat mengusap kedua telinga, hendaklah membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Ini masa sapu telinga. Ada anggota yang dibasuh, ada anggota yang disapu. Apa beza dia? Apa beza dia? Bila basuh, apa makna basuh pada syarak? Bukan pakai water jet tu sembuh. Ataupun jiruh, ambil baldi jiruh orang tu baru mandi. Tak, ataupun basuh. Dia bila kita sebut basuh pada makna syarak, iaitulah sailanul ma'i 'alal a'dha, iaitulah mengalirkan air pada anggota wuduk. Kalau mandi, mengalirkan air pada anggota badan. Sebab tu Nabi, bila Nabi ambil sembahyang, air berapa banyak? Kana yatawadda'u bil mud wa yaghtasilu bis sa'. Nabi bila ambil wuduk, air 1 cupak, mandi 1 gantang. 1 gantang ni berapa banyak? Ayyusawi arba'atu amdad. Bersamaan dengan 4 kali cupak. Maknanya apa? Maknanya kalau 1 gantang tu, kalau sekali jiruhnya tu, agak-agak rata tak? Mana rata? Tak. Jadi nak ratakan macam ni, bila jiruh tu, diratakan dengan tangan. Jadi bila dia sebut al-ghusl, maksudnya apa? Ada air yang mengalir. Kena tahu tu. Ada air yang mengalir. Sebab setengah orang, kalau dia wuduk pakai botol spray tu, bila dia basuh muka, asal basah lepas tu dia ratakan. Tak boleh. Mesti ada air mengalir, kemudian baru diratakan. Tu pada anggota yang dibasuh. Maksudnya apa? Mesti ada air yang mengalir. Adapun anggota yang disapu. Yang disapu ni apa? Kepala. Yang wajib tu lah. Yang sunat, disapu telinga. Jadi bila disapu, apa makna sapu? Nama pun sapu. Sapu kan sapu gitu. Jadi bila sapu ni maksudnya asal basah saja cukup. Tak syarat sampai mengalir. Sebab tu ada setengah-setengah mazhab, bahkan inilah pandangan majoriti mazhab, dia kata bila ambil sembahyang, sapu kepala ni yang wajibnya adalah sekali sahaja dan tidak disunatkan sampai 2 ataupun 3 kali. Ni Hanafi, Maliki, Hambali katanya tu. Yang wajib sekali dan tidak disunatkan 2 sampai 3 kali. Sebab apa? Sebab bila sapu 2 ataupun 3, biasanya kalau dah 3 kali mesti ada yang mengalir. Jadi bila mengalir, dia bukan lagi makna menyapu. Tu pada fiqh mereka lah. Maknanya kalau sampai mengalir, maknanya bukanlah tak sah sebab dia dikira sebagai al-mashu wa ziyadah. Maknanya dia sapu dan lebih lagi. Maknanya kalau dah mengalir, sapu tu dah masuk sekali lah, masuk bawah tu. Jadi dia kata cukup sekali saja, sebab kalau dah 2 ataupun 3 kali mesti ada air mengalir. Sedangkan yang disuruh tu sapu, bukan membasuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i pun tetap disunatkan untuk sapu sampai 3 kali, sebab berpegang kepada zahir nas. Riwayat yang sahih dalam Bukhari disebut Nabi wuduk, ada masa Nabi wuduk 3 kali. Ada masa Nabi wuduk marratan, sekali-sekali. Ada wuduk marrataini 2 kali. Maknanya setiap anggota tu dibasuh 2 kali. Ada riwayat yang sebut Nabi disebut Nabi basuh salasa marrat, 3 kali, tanpa dispesifikkan anggota mana. Maka dalam mazhab Syafi'i dipegang kepada
Zahir nas secara umum, termasuklah kepala pun walaupun disapu, maka sunat disapu sebanyak 3 kali. Jadi tahulah kita beza antara basuh dengan menyapu. Bila basuh mesti ada air yang mengalir. Bila sapu cukup sekadar dibasahkan sahaja. Nabi ambil wuduk air satu cupak. Satu cupak tu lebih kurang besar sikit daripada cawan ni. Kalau ikut berat 500 gram. Kalau satu gantang, tahu gantang. Apa ke nama? Kalau gantang 4 kali cupak, maknanya lebih kurang berat 2 kilogram air. Gitu. Cukup tak? Cukup lah, sebab Nabi ni kalau kita baca biografi dia, rupa parah Nabi, dada dan perut Nabi sekata lah. Jadi bila dijirus, air tu sampai ke bawah. Kita kalau mandi satu gantang cukup tak? Confirm tak cukupnya. Sebab apa? Bila jirus, air tersekat di perut. Kena angkat sikit baru air tu mengalir ke bawah. Jadi maknanya yang sunnah di sini bukanlah pada sukatan air tu, tetapi yang sunnahnya ialah jangan membazir. Jangan membazir. Tu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau boleh kita ikutlah. Cuba ikut. Ni kadang-kadang kita ambil semayang, air 1 baldi pun tak cukup. Dia boleh ambil wuduk lagi, baru basuh muka, tapi baju dia dah selesai ambil wuduk. Baju lencun dah baju ni. Tu kita punya cara ambil air semayang. Sedangkan kita kena tahu, kita bila ambil semayang ni, kita nak hilangkan apa? Kalau kita nak hilangkan najis, ialah kita basuh sampai air najis tu hilang. Tu yang kita sembuh ataupun kita jirus. Selagi ada warna, selagi ada bau, selagi ada rasa, maka selagi itulah kita pakai air. Tapi bila ambil semayang ataupun mandi, kita nak hilangkan apa? Kita hilangkan hadas. Hadas ni satu benda yang bersifat maknawi. Benda yang kita tak nampak. Jadi kenapa pakai air banyak? Jadi cukup. Jadi yang sekadarnya iaitulah cukup sampai air itu rata pada semua anggota. Tu kita kena faham tu je. Wallahualam. Baik. Habis dah buat tu. Jadi masa sapu telinga. Jadi nak sapu telinga macam mana? Sapu luar. Bahagian ni dalam keluar ni. Ni dalam kan. Dengan jari telunjuk. Luar ni dengan ibu jari. Dan ada di antara ulama' yang kata sunat buat macam ni pula. 1, 2, 3. Sebab apa buat macam ni? Yang kita bila ambil air kan tapak tangan ni basah. Jadi tak nak disia-siakan ataupun dibazirkan. Ada lebihan basah pada tapak tangan ni, disapu pula macam tu. Sapu itu jangan mula-mula tapak apa nama? Ambil air tu macam tu. Ada setengah orang dia ambil air dia cecah hujung. Dia cecah hujung tekan loceng. Tekan ting, ambil ting. Itu sunnah mana kita pun tak tahu. Dia main picit-picit ujung ni aja. Dia sapu dalam ni. Dia tunjuk 1, 2. Kalau dia ada basah tapak tangan, 3 hari tu. 1, 2, 3 gitu. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau tak buat, langsung tak sapu telinga pun boleh sebab sunat. Kalau tuan-tuan tengok ada setengah orang dia pas sapu kepala, dia tak ambil air baru. Pas sapu kepala, air itulah juga dia buat sapu telinga. Itu pada sebahagian mazhab. Itu pada sebahagian mazhab. Dalam mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i digunakan air yang baru. Digunakan air yang baru berdasarkan riwayat yang sabit. Okey. Baik. Ketika mencuci ataupun membasuh kedua kaki, hendaklah membaca Allahumma tsabbit qadamai ala sirat. Ya Allah, teguhkanlah kedua kakiku di atas jambatan sirat. Jadi kaki pun dibasuh. Kalau Syiah dia tak basuh kaki, dia sapu je. Kita ahli sunnah, kita yang sapu tu masa menyapu khuf. Nak cerita sikit tuan-tuan, kena tahu kita dengan Syiah ni, beza kita dengan Syiah ada benda yang bersifat akidah. Yang ni kita tak ada tasamuh, tidak ada excuse dengan dia. Maknanya bersifat akidah. Maknanya kalau contoh dia kata Al-Quran yang ada pada kita ni kurang. Sebenarnya ada lagi Al-Quran. Tak cukup Quran yang ada pada kita sekarang ni. Sebenarnya ada ayat dan surah yang telah dibuang.
Saya pernah baca masa saya belajar dulu, guru syekh saya Dr. Muhammad Malkawi hafizallahu taala wa ra'ah, dia tunjukkan Quran Syiah. Dia tunjuk ada satu Quran, dia ambil tak daripada mana? Quran Syiah, tapi bukanlah satu tu, dia ambil ada apa, dia photostat, dia suruh anak murid baca. Dia suruh anak-anak murid dia baca. Dia kata, cuba kau baca ni surah apa? Kita baca tak ada bunyi Arab pun, bunyi dia mengkaji banyak pasal lah. Dia kata kalau kau baca ada bau-bau bahasa Parsi, walaupun dia tulis bahasa Arab, tapi bunyi ni tak bunyi Al-Quran, bunyi bahasa Parsi. Bila saya baca tak bunyi Arab, dia bunyi, kalau saya baca dia bunyi macam apa ke nama, Alibaba nak masuk dalam gua tu, yang insun mata kaji semar isek. Tak bunyi bahasa Arab langsung. Tu Quran tambahan orang Syiah. Dia buat sendiri. Jadi itu benda yang bersifat akidah. Yang ni kita tidak boleh, yang ni kita tidak izinkan untuk berbeza pandangan dengan dia. Ataupun dia kata, ataupun Syiah yang mengkafirkan sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita tak boleh berbeza dengan dia. Tidak ada excuse antara kita dengan dia. Yang ni kita kena lawan, kita kena tunjukkan yang betul. Tapi ada benda yang Syiah buat, yang mana benda tu bukanlah bersifat akidah. Dia lebih kepada masalah amali ataupun perkara fiqhiyah yang zahir saja. Maknanya kalau ada Syiah, dia buat benda ni, maka kita tidak boleh mengatakan dia kafir ataupun dia sesat dengan semata-mata dia buat benda tu. Contohnya apa? Dalam bab ni lah. Contoh dalam bab menyapu kaki masa ambil sembahyang. Kita ahli sunnah, kita kata bukan disapu tapi dibasuh. Tapi Syiah dia tak kata basuh, dia kata sapu saja. Maka adakah kita nak mengkafirkan dia dalam bab ni? Tak. Cuma kita kata fiqh dia tu tak betul. Syiah kalau dia azan, dia ada tambahan. Macam Syiah Zaidiyah, dia ada tambahan. Kita lepas hayya ala salah, hayya ala falah, kita terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ada tambah apa? Hayya alal khairil amal. Marilah kepada amalan yang baik. Lafaz tu tuan-tuan, lafaz tu secara zahirnya asalnya adakah bercanggah dengan usul syariat? Marilah kita kepada amalan yang baik. Salah ke perkataan tu? Tak salah. Jadi itu daripada segi fiqh, kita maknanya Syiah yang tu okey, tak apalah. Maknanya kalau dia sebut macam tu, maka kita tidak boleh kata dia kafir. Sebab benda tersebut lebih kepada masalah zahir, tidak melibatkan masalah akidah. Masuklah juga masalah dia sembahyang ataupun dia sujud atas biji kerem tu. Orang kata tu, kenapa Syiah sembahyang atas buah kerem? Tu bukan buah kerem, tu adalah tanah yang apa nak panggil, yang dikepal ke benda, yang dibentuk jadi senang dibawa. Dia dakwa tanah tu tanah daripada Karbala. Dia sebenarnya tuan-tuan, masalah sujud atas tanah ni, perbincangan di kalangan ulama ahli sunnah pun ada juga. Ahli sunnah pun ada perbincangan dia. Ahli sunnah dia bincang, ulama ahli sunnah dia bincang. Kita nak sujud, mana lebih afdal? Sujud direct atas tanah ataupun sujud atas alas? Tikar sejadah ke mana? Mana afdal? Direct atas tanah ataupun beralas? Maka ada di antara ulama ahli sunnah yang kata afdalnya sujud terus atas bumi, atas tanah tu. Sebab itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi dulu mana ada kapet. Kita yang pasang kapet kemudian ni bid'ah semua ni, cabut. Zaman Nabi mana ada kapet? Nabi semayang direct atas tanah. Maka ada di antara ulama ahli sunnah yang kata yang afdal sujud direct atas tanah, bukan atas tikar sejadah. Kalau tuan-tuan datang dekat surau rumah saya kan, tikar Ustaz Munyadi dulu imam dekat rumah saya. Masa zaman mak ayah saya belum kahwin lagi. Lama dah. Apa ke nama, tikar sejadah imam tu tuan-tuan tebal tu. Kalau imam turun, angin dia keluar. Tebal tu. Sekarang kalau Ustaz Munyadi tak tahu, mungkin ni kot. Ni tikar sejadah baru. Jadi apa ke nama, nak cerita, kata ulama tak apa, tidak mengapa sujud di atas alas. Tapi ada yang sebut afdal apa? Afdal sujud atas
sujud atas tanah, kerana itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan lebih kurang berapa, kata guru saya 70 ke berapa, 70 orang sahabat yang sebut tentang masalah sujud di atas tanah. Bila nak sembahyang, sujud di atas tanah. 70 orang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan begitu. Cuma macam Imam Malik, kadang-kadang kalau dia sembahyang malam, dia sembahyang atas alas. Sebab apa? Sebab dia kata tak nak ada tanda sujud di dahinya. Itu kata Imam Malik. Jadi di kalangan ahli sunnah pun ada perbincangan tu. Nak sujud atas tanah ke sujud atas alas ataupun tingkau sejadah. Tapi Syiah dia advance sikit. Syiah dia maju setapak ke depan. Dia kata nak sujud tak boleh atas kapet. Nak sujud atas tanah. Tapi ingat, tanah bukan sebarang tanah, tanah datang dari Karbala. Dia kata tak boleh sebarang tanah. Sedangkan ahli sunnah sebut, Nabi dah kata dah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, antara benda, ada benda yang diberi kepada aku yang tak diberi kepada umat sebelum daripada aku. Apa antaranya? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dalam riwayat tu ada sebut 5 ke berapa benda. Antaranya dijadikan bagi aku, bumi ni semuanya boleh jadi masjid belaka. Maknanya apa? Boleh semayang atas mana-mana permukaan bumi ni, selagi mana tempat tu bersih, tak najis. Wa tahura, dan bumi ni semuanya boleh dijadikan alat sebagai bersuci. Sebab tu kita tayamum pakai debu tanah. Nampak? Tapi Syiah dia kata tak boleh tanah sebarang tanah. Tanah tu import dari Karbala. Tu sampai kalau dia tak dekat Karbala pun, dia pergi dekat tempat lain, dia tetap bawa tanah tu yang didakwa daripada Karbala. Dia dakwa daripada Karbala lah, kita pun tak tahu. Cuba tuan-tuan pusing belakang, mana tahu made in China, kita pun tak tahu. Tapi dia dakwa tanah tu daripada Karbala. Orang tanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alaih, bekas ulama Saudi yang dia masa jadi mufti Saudi, satu sen gaji pun dia tak makan. Sebab tu Syekh Abdul Aziz bin Bas ni, dia kalau dengar Raja Saudi, dia main langgar je kadang-kadang. Ulama yang buta matanya. Syekh Abdul Aziz bin Bas ni, biasa ulama-ulama Saudi ni, dia kalau dengar Syiah dia punya apa ke nama? Dia punya lawan tu memang jenis kerah-kerah punya. Tak ada tasamuh punya. Tapi dalam bab ni, bila orang tanya kepada dia, apa hukum orang Syiah yang semayang atas tanah Karbala ni, dia tak kata orang ni kafir. Walaupun dia sendiri tu dengan Syiah memang keras. Tapi apa kata dia? Dia kata ini adalah tokok tambah. Tokok tambah dari rekaan imam-imam ulama mereka, tidak ada asalnya daripada sunnah. Dan siapa kalau Syiah semayang atas tanah, dia telah melakukan satu bid'ah walaupun sembahyang dia sah. Dia melakukan bid'ah walaupun sah. Sebab apa bid'ah? Sebab mana ada Nabi suruh nak sujud atas tanah Karbala je, tapi apa yang dia buat tu adakah sampai menyebabkan dia terkeluar daripada Islam? Tak terkeluar lah. Sebab apa? Sebab dia lebih kepada masalah amali, bukan masalah i'tiqadi. Sebab tu kita kena faham, kita jangan, hatta kita dengan Syiah pun, ya kita tak setuju dengan dia, tapi jangan sampai peringat, tengok dulu adakah benda yang dibuat itu menyebabkan si pelakunya itu terkeluar daripada Islam ataupun tidak. Kita jangan mudah sampai nak kafir-kafirkan orang. Sebab tu sampai peringkat, ada ulama yang kata kalau kita tengok ada orang melakukan pada zahirnya kita nampak macam dia buat tu benda yang menyebabkan dia kufur, maka kita jangan mudah-mudah kata dia kafir. Cuma kita kata perbuatannya itu adalah perbuatan yang kufur. Kita tak boleh kata pelakunya kafir, sebab bila kata pelakunya kafir, maka banyak dia punya kesan pada hukum. Kena tahu dekat situ. Macam tuan-tuan tengok, macam ada orang dia pergi tawaf dekat kubur. Dia tawaf dekat kubur. Macam tuan-tuan tengok dekat sebagian, benda ni dibuat oleh sebagian orang dekat Yaman. Dan juga pada sebagian tempat pun ada juga. Dia tawaf keliling kubur. Ada seorang orang cepat tak, ni kafir. Oh berat, Jangan terhukum dia kafir itu. Tengok dulu, tanya dulu, dia buat tu sebab apa? Kalau dia buat tu, dia tawaf tu semata-mata kerana membesarkan orang yang dia tawaf tu, dia kata dia bukan niat ibadat. Dia pusing tu sebab dia menghormati. Mungkin kubur tu orang soleh, maka dia pun pusing, mungkin nak ambil berkat ke apa, maka kita tak boleh kata dia kafir. Sebab dia tak menyembah orang dalam kubur tu. Ya.
Tapi kalau dia tawaf keliling kubur tu, dia tidak niat untuk menyembah orang dalam kubur, cuma dia kata ini satu bentuk ibadah, pun kita tak kafirkan dia, cuma kita kata perbuatannya itu adalah perbuatan yang bercanggah dengan syariat, sebab tidak ada ibadah yang kata tawaf keliling kubur. Nak tawaf Kaabah lah, apa tawaf kubur pula. Tapi kalau dia tawaf tu, dia kata sebab dia sembah orang dalam kubur, yang tu baru kita kata terkeluar daripada Islam. Sama juga kalau kita semayang, kita letak sutrah depan kita. Letak sutrah, penghadang, letak kursi ke benda ke. Apa hukum dia? Asalnya sunnah. Sebab kalau kita semayang atas depan sutrah tu, kalau orang nak lalu, senang nak lalu depan di sebalik sutrah tu. Tapi kalau dia semayang menghadap ke kerusi contoh, dia niat bukan sembah Allah, sembah kerusi tu, waliyahzubillah. Contoh. Maka pada masa itu, kita katakan dia kafir. Walaupun pada zahirnya nampak apa yang dibuat itu disuruh oleh Nabi SAW. Jadi kita kena tahu, kita jangan mudah nak hukumkan kafir pada orang lain. Termasuklah pada Syiah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tutuplah dengan apa nama yang terakhir ni, jadi bila basuh kaki, balik semula. Syiah dia tak basuh, Syiah dia basuh. Kita ni ahli sunnah. Jadi kita jangan sapu kaki tu, kita basuh kaki. Ketika mencuci kedua kaki, hendaklah membaca Allahumma tsabbit qadamai. Bukan qadami. Kalau qadami sebelah je, qadamai. Ala sirat, ya Allah teguhkanlah kedua kakiku di atas jambatan sirat. Jadi itu semua doa yang sunat dibaca, boleh dibaca semasa mengambil wuduk. Cuma kita ulang balik, semua doa ini tidak warid daripada Nabi SAW, tapi boleh juga dibaca. Sebab apa? Sebab galakan umum untuk kita sentiasa berzikir dan berdoa. Tapi yang afdalnya baca tak baca, yang afdalnya tak perlu baca, sebab itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi nak baca-baca, tak nak baca, sudah. Fahamlah tu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi hadis yang berikutnya kena habiskan, lepas tu kuliah akan datang masuk tajuk baru. Kita habiskan je lah. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Sunni dalam kitab mereka Amalul Yaumi wal Lailah dengan sanad yang sahih dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in, bukan biwudu'in, biwudu'in, waw tu bagi atas. Wuduk tu perbuatan, wuduk tu air yang diguna buat ambil sembahyang. Fatawadda fasami'tuhu yad'u wa yaqul Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqultu ya nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Qala wa hal tarakna min syai'. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air wuduk. Air wuduk dipanggil wuduk. Wuduk perbuatan ambil sembahyang. Beza. Baginda lalu berwuduk dan aku mendengar baginda berdoa, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa wasi' li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Rumah ni boleh jadi dari, boleh jadi rumah atas dunia, boleh jadi rumah di hari akhirat. Ada benda saya nak sebut, tak apalah, kuliah akan datang. Wa barik li fi rizqi, dan berkatilah rezeki aku. Itu doa yang Nabi baca. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Masa Nabi ambil air sembahyang. Lalu aku bertanya, wahai Nabi Allah, aku mendengar kamu berdoa demikian dan demikian. Lalu Nabi SAW menjawab, apakah ada yang tertinggal? Abu Musa Al-Asy'ari dengar Nabi baca doa ni, kemudian dia pun beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, aku dengar kau baca doa ni. Nabi pun tanya balik dekat dia, kau agak-agak kau dengar aku baca doa ni, ada tak benda yang aku tertinggal? Maknanya Nabi ni dia merendahkan diri, walaupun dia Nabi, walaupun ustaz, walaupun Nabi. Maknanya kalau ada orang tegur, kalau orang tengok benda tu salah, maka terima sajalah. Nabi tanya kat Abu Musa Al-Asy'ari, kau dengar aku baca doa ni tadi, ada tak benda yang aku tertinggal? Kalau ada sila bagi tahu aku baca doa ni balik. Tu dia. Jadi ni doa yang Nabi baca masa ambil air sembahyang. Apa kata Imam Nawawi? Ibnu Sunni memasukkan hadis ini dalam bab zikir dalam wuduk, sementara An-Nasai memasukkannya di dalam bab zikir selepas wuduk. Kedua-duanya memungkinkan. Jadi dalam bab ni ulama khilaf. Ada, kalau kata Ibnu Sunni, dia kata Nabi baca doa ni masa ambil air sembahyang. Ingat yang kita baca doa tadi masa basuh muka baca apa, basuh ni baca apa, basuh ni baca apa, yang tu tidak sabit daripada Nabi, tapi kalau nak baca boleh. Adapun yang kita baca ni, yang ni ada hadis.
Bighaddin nazar, tanpa kita tengok hadis ni kuat ataupun lemah, tapi sekurang-kurangnya ada riwayat. Jadi yang ni ada riwayat daripada Nabi SAW. Jadi kalau yang ni, kata Ibn Sunni, dia kata doa ni Nabi baca masa ambil sembahyang. Tapi kata An-Nasai, dia kata tak, Nabi baca doa ni lepas ambil air sembahyang. Maknanya mungkin lepas Nabi baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin, kemudian baru Nabi baca doa ni. Boleh jadi. Kata An-Nawawi, kedua-duanya memungkinkan. Cuma yang wallahu alam, kalau nak play safe, mungkin kita katakan baca selepas ambil air sembahyang. Wallahu alam. So, jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan ni semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan pahala yang besar di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu, kuliah akan datang ya. Apa hukum lepas wuduk dia lap? Apa hukum lepas wuduk dia lap? Dalam mazhab Syafi'i ada di antaranya yang menyebut makruh. Bila makruh, adakah dia membatalkan wuduk? Dia tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, baik, sebab apa makruh dilap, dikeringkan? Sebab dia kata seolah-olah, saya lupa apa dia sebut, menghilangkan keberkatan ke atau macam ni. Sebab ada hadis yang sebut bila kita ambil sembahyang, dosa-dosa kita ni berguguran. Hikmahnya, dosa-dosa kita ni berguguran hatta min tahti azfari, sehingga daripada celah-celah kuku pun dosa akan berguguran. Kesan daripada dia ambil air sembahyang. Jadi bila kita lap, kadang-kadang takut dosa tu tak gugur. Wallahu alam lah. Nampak tak? Takut dia melekat balik kat tangan ke? Wallahu alam. Tu dah dari segi hikmah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata makruh sapu. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat hadis, salah seorang daripada isteri Nabi, saya lupa Ummu Salamah ke siapa, dia ulurkan pada lepas Nabi ambil sembahyang, dia ulurkan pada Nabi mandil. Mandil yang tuala untuk buat lap. Tapi Nabi tak ambil dan Nabi tak sapu. Nabi tak sapu. Wallahu alam. Daripada satu bab mungkin kita katakan, sebab macam kita kata tadi, Nabi ambil sembahyang air satu cupak. Bila air satu cupak agak-agak lencun tak? Mana lencun, mana basah. Jadi apa perlu nak dilap? Dan kebanyakan ulama kata nak lap pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab yang dimaksudkan daripada Nabi tak lap tu maknanya bukanlah macam kita kata tadi tu, kerana nak keberkatan dan sebagainya. Sebab Nabi ambil sembahyang, wuduk airnya sedikit. Jadi apa perlu kita nak lap? Kita ni ambil sembahyang, usah kata satu gantang, usah satu lori SAJ pun kadang tak cukup. Jadi bila kita ambil sembahyang lencun, jadi kita pun tak lap. Ni sunah. Dah basah dah. Jadi kalau basah lencun tu, lap lah. Nampak? Jadi mungkin di situ nampak logiknya. Nampak dia punya logik. Sebab apa Nabi tak lap? Sebab Nabi bila ambil sembahyang airnya tak banyak. Tapi kalau nak keluar daripada khilaf, ambil pandangan Syafi'i itu pun tak ada masalah. Jadi kita bila ambil sembahyang dengan kadar air yang tidak banyak, jadi tak perlulah kita lap lepas tu. Wallahu alam, lap ke tak lap insya-Allah tidak menjejaskan wuduk kita. Kalau kentut ambil sembahyang baliklah. Tu tak ada khilaf. Wallahu alam bisawab. Baik, jadi kuliah akan datang kita sambung zikir ketika mandi. Mandi pun ada zikir juga. Kita masa mandi menyanyi. Ingat masa mandi pun ada dia punya zikir. Jadi apa zikirnya? Bersambung pada kuliah akan datang. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha